السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدن على روح سيدنا المعجل الله يا نبي سوى إلى روح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح سيد الكتاب الإمام المجدد الأحبي عبد الله بن علي بن محمد بن حداد، وخصوصا إلى روح سيدي الشيخ الأبي عمر بن محمد سليم علي بن حبس بن شيخ أبو بكر بن سليم، وخصوصا إلى روح صفوة الله يوسف بن مكان الحبس بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح الحبيب حارون الحبشي والحبيب عبد اللطيف شمس بن حارون الحبشي والحبيب عبد الله الحبشي والحبيب عبد الله الحداد والحبيب الشيخ شمس الدين السبتراني الحسني والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب بن التريم والحبيب عبد الله بن أحمد الجوفري وسيدي أحمد بداوي والشيخ محمد بن دولي الشعراوي والحسيني والحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي والشيخ عبد الصمد الفليماني والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن عبد الله بن أبو بكر الخاطب الأنصاري والشيخ عمر بن زاد الجاحيم والشيخ حجي هاشم والشيخ عبد بن علي وأصولهم وبروحهم وضمن وفوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحابنا وفوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم ودنا وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تأويل، اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تأويل، اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah kita berkumpul lagi pada minggu ini, 2 minggu sekali, untuk kitab Adab Sulukil Murid, kitab tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf ni istilah macam lughatul Arabiyah. Istilah itu ada nahwu, ada balaghah dalam belajar Arab. Istilah tasawuf ni bid'ah. Bid'ah ni maksudnya bid'ah bukan bid'ah benda yang baru. Benda yang baru bukan bid'ah semua bid'ah sesat lah ya. Imam Syafi'i ada kata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sahihah. Kalau dari kalangan golongan sahabat kita, saudara kita juga daripada kaum salafi, mereka menyatakan tazkiyatun nafs, penyucian hati. Sama juga. Jadi tidak boleh gaduh. Dan saya sering sebut, yang maulid dengan maulidnya, jangan paksa orang yang tidak bermaulid. Ada orang sama pengalaman cerita orang itu sendiri, dia sama orang itu tak baik. Bagi saya tidak baik buat begitu, walaupun dia bangun kepada tempat yang baik, tetapi tidak menghormati fahaman saudaranya. Saudaranya itu orang salafi. Dia kata, mari ikut aku bulan maulid ke salah satu masjid di Singapura lah. Dia punya clue masjid tu di sebelah timur, dan biryani dia paling sedap. Sedap kata saya. Dia bawa orang tu ke tempat sekali, tiba-tiba kawan dia tu pula, kalau sahabat dia ni ada kedudukan dalam golongan saudara kita yang salafi, ada kedudukan. Kawan dia tidak tahu, dia pergi ke masjid ni, dia kata ada majlis ataupun ada perkara lah, duduk. Tiba-tiba tahu ada maulid, dan kawan dia nak lari, dia paksa kawan dia duduk, mana nak pergi, terpaksa kawan dia ikutlah.
Adab, ini saya nak sebut ni adab. Kita orang yang bermaulid ni tidak semestinya saya maulid. Tidak semestinya orang yang bermaulid ni beradab. Tengok lihat adab. Kawan dia ni yang kita kata salafi ekstrim, bukan saya suruh siapa yang tidak salafi jadi salafi, bukan. Tapi kalau kamu kata salafi tu ekstrim, ada yang ekstrim, lihat cerita saya ni. Ini tidak ada tasawuf, ini tidak ada pembersihan hati. Salafi yang dikatakan ekstrim ini beradab. Waktu berdiri dia berdiri, sebab dia tahu apa dia lakukan itu. Berdirinya itu seperti berdiri majulah Singapura. Mari kita rakyat Singapura, kita berdiri. Kenapa? Sebab kita menghormati simboliknya. Kita berdiri waktu ya Nabi salam alaikum, sebab dia tahu sebelum itu disebut bahawa Nabi dilahirkan di dunia dan dizahirkan di dunia, tanda simbolik menghormati kezahiran Nabi ke dunia ini, maka berdiri. Kawan dia pun berdiri. Tengok adabnya salafi. Saya ada teman salafi, sahabat salafi, beliau pernah atau masih lagi menjadi MRO salah satu masjid, dan beliau sendiri menjemput saya untuk hadir maulid. Lihat. Jadi bagaimana kita nak kata sibuk di social media ni salafi ekstrim lah, salafi memecah belahkan umat. Ini kerja syaitan. Engkau maulid 100 majlis maulid satu hari pun, jikalau engkau memecah belahkan umat dengan cara tidak beradab, dengan cara tidak menghormati pandangan mereka, fahaman mereka, maka engkau masih lagi, hati kau masih lagi. Berapa kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yang mana para ulama menyebut siapa yang mengamalkan hampir keseluruhan daripada kitab Ihya Ulumuddin itu akan jadi wali. Tetapi engkau sudah khatam beberapa kali, tetapi engkau masih lagi melanggar adab, maka engkau masih belum khatam kitab Ihya Ulumuddin. Kerana khatam kitab ini ialah dengan mengamalkannya. Ilmu untuk diamal, bukan untuk dihafal. Ilmu itu apabila diamal, dia melekat di dalam hati. Khatam maksudnya ni sudah habis kitab itu, habis, tutup, amalkan dalam hati. Siapa yang boleh berkata-kata, bercakap-cakap dan bermacam-macam lagi dengan hujah masing-masing tetapi tidak mengamalkannya, diumpamakan oleh para ulama, para anbiya, dan kalau tidak silap saya ada dalam kitab Al-Quran, seumpama seekor keldai, donkey. Macam donkey bawa kitab. Macam mana? Dahlah kitab tu berat, tebal-tebal, berjilid-jilid. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Ihya Ulumuddin ada 4 jilid kalau bahasa Arab. Kalau terjemahan Indonesia ada yang 8 jilid. Donkey bawa, berat. Gitulah diumpamakan ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah, wali'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya dan kita semua tidak menjadi begitu, kerana Allah fi kitabil azim, telah berkata Allah dalam kitabnya yang agung, Al-Quran Al-Karim, Quran yang amat mulia, yaitu bera'udzubillah minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau menyatakan sesuatu perkara yang tidak kamu sendiri kerjakan? Kaburat maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya sangat besar, kaburat maqtan, sangat besar kemurkaan di sisi Allah kepada mereka yang menyatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Sebab itu banyak kuliah kita masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, beratus beribu kuliah, beribu ceramah masuk kanan keluar kiri, kerana yang menyampaikannya mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya semua, kalau kita ada buat kesalahan ini, kita sedar kita tidak mengamalkan apa yang kita kerjakan, walaupun bukan 100%, sekurang-kurangnya mengamalkan 80-70%. Jangan borderline case 50%, 50-50 itu yang takut tu. Jadi kita tasawuf ini kita untuk membersihkan diri. Jangan kita sebut tasawuf ni bid'ah. Dia bukan tazkiyatun nafs. Siapa kata bukan tazkiyatun nafs? Itulah maksudnya yang sebenarnya tazkiyatun nafs. Daripada kita tasawuf ada istilah-istilah sejarahnya itu, kita perlu tahu sejarahnya itu. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah secara bersatu padu, dan janganlah kamu berpecah belah. Siapa yang mengerjakan memecah belahkan umat adalah syaitan, dan syaitan suka. Sebab tu di Masjid Jami' Queenstown, alhamdulillah, kaki bertemu kaki.
pastikan imam sebut sebelum solat bahu bertemu bahu atau kaki bertemu kaki, supaya yang mengambil pendapat bahu bertemu bahu tidak melarikan kakinya daripada saudara kita yang berpendapat kaki bertemu kaki. Jadi sama-sama kita memuliakan fahaman masing-masing kerana semuanya ada dalil. Jikalau yang maha tahu siapa? Allah sahaja, kita letaknya semua pada Allah saja. Kita ni tidak ada apa-apa. Kita kerja kita ni diam. Dalam kitab Al-Hikam disebut ahrih nafsaka minat tadbir. Rehatkan diri kamu daripada mentadbir. Mentadbir apa? Kita ikhtiar juga sebenarnya bukan kita, Allah. Bukan kita, Allah tadbir. Kita ikhtiar cari kerja, Allah. Bukan kita juga. Kata-kata yang keluar ni semua Allah. Sebab tu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jikalau kita tidak suka, jikalau benarlah ada dalil, jikalau bila di yaumul qiyamah kita dapat tahu kaki itu, rapatkan kaki itu adalah sebenar-benarnya sunnah, ya, kita larikan kaki kita kerana apa, saya belajar, yang awak belajar cik, oi, awak ada khatam hadis Bukhari tak dalam bahasa Arab, kitab gondol bertalaki dengan ustaz, ada ke tidak? Belum. Melayu pun kau tak khatam, engkau nak mempertikaikan orang kaki dengan kaki atau bahu dengan bahu. Jikalau itu sebenar-benarnya lah sunnah, maka kita membenci sunnah. Laisa minna laisa minni, kata Nabi SAW, bukan daripada golongan kami, bukan daripada golonganku. Itu kita tidak mahu. Tasawuf ni, Habib Umar bin Hafiz apa semua tidak pernah. Cuba cek, lihat Habib Umar bin Hafiz, tidak perlu jauh di Kuala Lumpur, Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, kata-katanya tu melembutkan hati, melunakkan hati, sehingga kan beliau sendiri dengan kaum salafi baik, habaib, Habib, dan kata-kata mereka dalam tausiah, dalam kuliah ada tak mereka kata Wahabi, Salafi? Orang begitu. Mereka cuma kata ada sekelompok orang yang membid'ahkan maulid, kerana tidak semua Salafi itu membid'ahkan maulid. Ahlul Madinah sekarang, mereka kata mereka tidak ada masalah dengan maulid. Mereka yang ada masalah ni orang yang duduk di Madinah sendiri yang beritahu saya. Masalahnya ni, orang yang dalam maulid itu tidak tahu apa yang dia baca dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu masalah dia. Siapa mendatangkan Salafi, siapa mendatangkan Syiah, siapa yang mendatangkan, tidak perlu saya tukar tu perkataan balik, siapa yang menciptakan Salafi, siapa yang menciptakan Syiah, siapa yang menciptakan Wahabi, siapa yang menciptakan segala-galanya? Siapa yang mencipta? Tom Ford? Allah lah. Takkan Tom Ford. Kenny Rogers? Bukanlah. Allah. Jikalau tidak ada Salafi, jikalau tidak ada Wahabi, dan dikatakan Salafi Wahabi sama, jikalau lah tidak ada, maka orang kita akan baca Yasin setiap malam Jumaat, baca Yasin tanpa ilmu. Sedangkan ulama sudah menyebut kullu amal, semua amalan tanpa ilmu itu rad, ditolak. Baru sekarang pusu-pusu nak tahu kenapa kita baca Yasin malam Jumaat. Orang kata bid'ah. Kita jangan bid'ah, Salafi, Wahabi. Oh tidak, jangan. Itu bukan orang ilmu. Oh kenapa dia kata bid'ah? Sebab Nabi baca suratul Kahfi tidak dikatakan Yasin. Baik, tapi kaedah dia begini dalam Islam, usul fiqh dia begini, ada kaedah dia. Kemudian ada bersandarkan pada kalam ulama, ada bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Yasin lima quri'at lahu. Yasin itu apa yang kau niatkan untuknya. Kemudian Yasin itu sudah mustajab, kita niatkan. Pada malam doa mustajab, malam Jumaat double mustajab. Doa yang mustajab juga anak yang soleh, berdoakan ibu bapanya pula yang sudah meninggal dunia.
triple mustajab. Menggunakan kaedah itu, maka ulama kita membuat bacaan Yasin malam Jumaat. Tapi jangan tinggalkan suratul Kahfi. Ini yang baca Yasin malam Jumaat tapi tinggalkan suratul Kahfi pun tidak salah juga. Kalau bukan kerana dia meninggalkan, tidak salah. Tetapi kaedahnya, dengan dia daripada tidak baca suratul Kahfi, dia baca Yasin, lama-lama dia jadi lancar. Pernah tengok tak orang duduk kenduri tahlil Yasin, kasih Yasin mula-mula dia tanda-tanda belum start lagi tu, dia dah mula tengok. Banyak juga ni. Ada tak? Korang semua dah dulu. Aku tahu, aku tak tahu. Bila dah start Yasin, itu dah laju sikit. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman. Terus tak boleh. Terus kelang kabut dia. Dia dah sudah terbiasa setiap malam Jumaat datang ke masjid, datang ke, kalau Indonesia musalla, datang ke surau di Malaysia. Dia dah terbiasa dengan baca Yasin, dah laju, semangat untuk dia baca Quran. Semangat pula, kemudian dia baca suratul Kahfi. Itu antara hikmah dia. Dan itu juga hikmah Allah ciptakan Salafi Wahabi. Faham? Dan ini juga hikmah cobaan supaya kita bersatu padu. Kita ada sifat apa? Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak kami turunkan engkau ya Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu contoh yang terbaik, panutan, ikutan yang terbaik. Walaupun dengan orang kafir Quraisy yang mengatakan dia penyihir, yang mengatakan Nabi SAW itu begini, orang gila dan sebagainya, Syiah begini, Syiah begitu, Syiah begini. Kita asal dia tidak maki sahabat, sering saya katakan, jangan maki sahabat lah. Kau tahu aku sayang sahabat, kau maki sahabat, kau tidak menghormati, kena warning lah gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya ada daripada Syiah, ada daripada Salafi, tapi yang Syiah tidak maki sahabat. Yang saya pun berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya daripada golongan Salafi yang mana menjadi rujukan. Jangan kata pula Ustaz Nizam rujuk pada Ustaz Salafi. Tidak. Kita rujuk kepada Habaib, kita rujuk kepada Salafi. Kita ada rujuk pada Syiah juga. Ada tak hadis ni daripada jalur mana. Kita rujuk, terima kasih kepada mereka. Dan kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan mereka, supaya kita menjadi cubaan untuk hati kita ini, untuk kita membersihkan hati kita, untuk kita bersatu padu, bukan untuk berpecah belah. Kita kerana kita dengan satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, itulah dia tasawuf. Jadi yang 2 minggu lepas, hati-hatilah kamu dari racun yang dapat membunuhmu, iaitu sangat merindukan kenikmatan dunia, menginginkan kelazatan syahwatnya, dan merasa iri pada manusia yang mendapat kenikmatannya. Kelak akan ditanya tentang kenikmatannya, diteliti apa yang telah diperbuat dan dirasakan dari syahwatnya. Ni sudah belum habis full Azadi belum habis full. Hati-hatilah kamu, wa iyyaka wasummal qatl. Hati-hatilah kau dari racun yang dapat membunuhmu. Wa huwa an tashtaqa ilan tana'im tana'imu bi dunya wa targhaba fi tamattu' bi syahawatiha, iaitu sangat merindukan kenikmatan dunia. Pernah dalam Facebook saya kata tentang dunia begini. Sebab itu ulama ada menyatakan semua manusia itu sama. Kita lihat manusia ni kalau berkumpul, kata National Day Parade, kalau yang AMI lah, AMI, kita lihat semuanya sama. Jangan kata rainbow flag lah. Itu kita tengok dah tak sama lah. Rainbow flag tu, tiba-tiba ada rainbow pula. Ya Allah, malam-malam ada rainbow.
Macam mana ada rimbu malam-malam Ada rimbu malam-malam. Saya selalu nampak rimbu siang hari. Rimbu malam-malam ni ini di luar tabi'i kata orang. Muiz kau nak dengar lah. Nak ambil jalan tengah lah. Korang makan gaji, puaskan hati kau dengan rumah isi executive condominium, dengan rumah 2 tingkat kau. Rumah apa 2 tingkat? Maisonette. Puaskan hati. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ambil jalan tengah. Yang haram engkau ambil jalan tengah. Antara halal dan haram apa? Makruh. Jadi LGBT ni apa? Makruh atau bukan? Jadi hati-hatilah engkau, manusia ni semua sama. Bila tidak bersuara, sedia, diam. Dah habis semua, dia, yang ini tidak kenal seni ni, ini tidak kenal, tiba-tiba masuk dah jalan. Yang ini mula bersuara, baru nampak kebodohannya. Manusia ini ulama kata semuanya sama jika tidak buka mulut mereka, sama dengan komen dia. Tetapi bila nampak kebodohannya, bila buka mulutnya. Jadi ada orang saya sebut tentang dunia, dia kata jadi nak tinggalkan dunia, nak tinggalkan apa? Orang tahu meninggal dunia je, bukan tinggalkan dunia. Dia kata kita hidup di dunia ni nak kena ikutlah dunia. Hati-hati dengan kata-kata yang menyatakan dunia dan akhirat kena sama rata. Astaghfirullahaladzim. Sumber hukum Islam dalam fiqh 4. Sebelum hadis sahih, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kita tolak tapi kafir. Oh, saya ahli hadis saja. Quran tidak. Hadis pun ada maudhu', ada dhaif. Dalam hadis Bukhari sendiri ada sebahagian hadis walaupun sahih Bukhari dipertikaikan ulama yang itu hadis maudhu'. Betul tak? Ini abang ada belajar hadis, dia tahu. Sebab tu dia berani angguk. Kita yang selalu menyampaikan ni, kita tahu orang tu angguk, dia ikut aja angguk, ataupun dia angguk betul, dia belajar betul. Hadis Bukhari sahih sebab ini manusia, tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Kita tidak boleh menidakkan Al-Quran. Iaitu apa tadi saya cakap? Kau pun tak concentrate. Tengok Facebook live kan. Reverse balik. Tolak Quran. Kalau dia tolak Quran, sebab sebelum tolak Quran tu ya? Kaedah dalam fiqh ni, dia Al-Quran dulu. Dia tidak boleh tidak menerima Quran. Ya, jadi dalam Quran ini ada sebelum tu yang menuju kepada sini. Ini yang apa tu, ada susah sikit kalau kita kupas kita lupa. Kita selalunya ada ustaz, ada seorang yang straightkan balik dia punya itu, yang kembalikan dia balik. Sebab apa? Kita dah kupas jauh, pusing, pergi ke tempatnya. Tidak mengapa. Jadi Al-Quranul Karim ini ialah yang pertama kita keluarkan. Dengar tadi? Dengar tak boleh reverse, tidak mengapa. Jadi kelezatan syahwat, thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im tadi, kelezatan syahwat ni. Hati-hatilah engkau dengan racun yang membunuhmu, yang merindukan dunia. Saya beringat, alhamdulillah. Ya, Allah kembalikan ingatan. Allah lupakan supaya kita sedar bahawa diri kita ni hamba. Hati-hati dengan orang yang menyatakan dunia ini kena sama rata. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, itu kau jadikan dalil. Doa untuk kebaikan dunia. Siapa nak doa, ya Allah, kau terukkanlah aku di dunia dan kau baguskanlah aku di akhirat.
Itu Nabi suruh, itu untuk orang awam. Minta kebaikan dunia bukan saja kaya, minta kesihatan supaya dapat ke masjid dan beribadah kepada Allah, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Tetapi yang nyata Allah sebut tentang orang yang mencintai dunia, bahkan mereka memilih dunia. Malam Jumaat, Isyak, surah selepas Al-Fatihah, rakaat yang pertama, Al-A'la. Apa yang dikatakan? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan juga kekal. Mana boleh kita samaratakan? Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu itu di dunia ini akan punah, dan apa yang di sisi Allah itu baqa, kekal. Kekal abadi, baqa. Jadi ada orang sebut apa kita di dunia, tidak. Dunia ini definisi bila sebut dalam agama, dunia ini ialah sesuatu perkara yang tidak akan tiada manfaatnya bila kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Di yaumul qiyamah, di barzah, di yaumul qiyamah tidak ada manfaatnya. Tiada manfaat. Apa manfaatnya? Kata-kata kita, kata-kata dunia, kata-kata tentang itu, tentang ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan kebagusan keislaman seorang muslim itu ialah meninggalkan perkara yang tidak ada kan mengena, tidak ada manfaatnya buat dirinya. Tinggalkan perkara itu. Itu Nabi SAW sebut. Itulah dunia yang sebenar-benarnya. Kerana yang saya kembali kepada dia, thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua ini nikmat yang Allah berikan kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati racun yang dapat membunuhmu. Apa itu racun yang dapat membunuh kita? Iaitu sangat merindukan kenikmatan dunia. Rindu. Saya nak tanya, apa contoh dia saya nak kasih buat orang sedar dan dalam keadaan semasa. Dulu kita ada tak turun longkang besar di Singapura, ambil macam ikan kecil-kecil, ada tak? Ada. Air longkang tu keruh kan, kita kecil-kecil kita tidak tahu kan. Rindu tak sekarang nak tidur dalam longkang tu? Rindu tak? Busuk kan? Dah busuk, sempit tu lah. Dunia ni sebenarnya sempit tau. Sebab tu orang yang ahlullah, yang wali Allah ni nampak dia duduk rumah sempit, kita rasa sempit. Tapi kita rumah besar pun lagi rasa sempit. Bertengkar dengan bini tiap-tiap hari. Laki masuk rumah, isteri masuk dapur. Laki masuk dapur, isteri keluar living room. Korea punya drama. Rumah besar, eksekutif. Lagi sempit. Tapi wali Allah tidak. Itulah dunia. Kerana apa? Kerana Nabi kata Rasulullah SAW, ala inna dunia mal'una wal mal'un ma fiha. Ketahuilah dunia itu dilaknat, mal'un. Jadi saya nak kena sebut sekali lagi, saya sebut berkali-kali, saya sebut di mana-mana, saya sebut. Hati-hati, jangan semua kau tengok cerita P.Ramlee kau gunakan perkataan tu. Mal'un. Daripada perkataan mal'un yang dilaknat, ada kawan dia nama Rahman On. Dia panggil mal'un. Jangan. Abdul Rahman On bin Ja'far On. Sekali dia panggil mal'un. Abdul Rahman On tu nama keluarga dia. Kau panggil mal'un, jangan. Itu daripada perkataan mal'un yang dilaknat. Nabi kata ala inna dunya mal'unah wal mal'un ma fiha.
ketahuilah bahawa dunia itu dilaknat dan segala isi dunia ni dilaknat. Maksudnya apa yang tidak kita bawa kepada Allah itu dilaknat. Macam longkang. Kita nak dunia ni ibarat longkang. Illa, Nabi kasih harapan. Fabashirhu, kan Nabi, maka berilah berita gembira. Dunia dilaknat, kita duduk dalam dunia ini, dunia ini semua dilaknat. Apa saja yang kita kata itu, kita lakukan, semua itu dilaknat. Bagaimana? Illa, Nabi kata, kecuali zikrullah wa ma wala, yang berzikir kepada Allah dan yang seumpamanya. Wa alim au muta'allim, dan orang-orang alim, orang yang berilmu, yang mengajari ilmu mereka, dan orang-orang yang duduk belajar ilmu agama semata-mata kerana Allah. Selain daripada itu dilaknat. Habis macam mana nak cari rezeki? Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang menciptakan kamu, kemudian Dia yang memberi kamu rezeki. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW disebut, man talabal ilm takaffalallahu birizqihi. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mencukupkan rezekinya. Allah akan mencukupkan rezekinya. Ada kita lihat orang keluar daripada masjid di berserabut, masjid mana-mana lah ada berserabut, pusat pengajian Islam, ada kita tengok orang berserabut lah. Paling banyak pun kita tengok dia cepat-cepat keluar, muka dia stres tu dapat rukuk. Rupanya dah 2 jam lepas dalam tak isap rukuk. Itu yang paling banyak. Tak berserabut, tidak ada. Berserabut tu syaitan duit Tanjung Pagar, mana-mana office kan. Keluar masjid, masuk masjid tak berserabut. Bukti nyata, mata dapat melihat. Allah memberikan kita mata nikmat untuk kita berfikir. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang syaitan duit dapat lihat orang yang keluar masuk masjid, orang-orang kerja di Orchard keluar masuk masjid Al-Falah tidak berserabut, muka relax. Mereka sendiri ada kata, tapi mereka tidak mau ke masjid. Mata mereka bukan buta di sini. Mata hati yang akan dibawa kepada Allah ini yang buta. Ini yang merosakkan kita. Sebab itu hati-hati yang racun dapat membunuhmu. Membunuhmu itu iaitu membunuh hatimu itu. Kamu dapat melihat, tapi kamu tidak sebenarnya melihat. Yang sangat merindukan kenikmatan dunia, menginginkan kelazatan syahwatnya dan merasa iri pada manusia yang mendapatkan kenikmatannya. Dia nak lazat syahwat. Termasuk orang-orang masjid nak zuhud, nak makam tajrid. Dia ada makam tajrid. Jiradah, perkataan jiradah, menelanjangkan. Apa menelanjang? Telanjang, bukan telanjang. Jiradah ni macam mengupas kulit, mengupas sehingga kosong. Makam tajrid maksudnya ini, dia bukan bersatu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia sudah tidak ada, tidak rasa diri dia ada, hanya Allah saja yang ada. Itu makam tajrid. Ada makam tafrid, dia dan Allah saja. Apa yang dilihat ini semua Allah yang buat ini bergerak. Allah masih dia melihat benda lagi. Bagus juga, bagus. Ada makam lagi bawah ni saya lihat quote makam yang top tu, yang makam yang paling atas sekali, langsung dia tidak ada, hanya Allah al-wujud. Hanya Allah saja yang wujud, langsung dia tidak ada. Itu tajrid. Dia menelanjangkan dirinya daripada perkara itu. Jadi hendak mencapai tajrid ini, apa orang cita-cita angan-angan nak jadi wali, ada macam zikir banyak-banyak sebab nak sampai makam tajrid. Tidak. Dalam kitab Al-Hikam, Ibn Athaillah kata apa? Maksudnya itu Allah mahu kamu diam sahaja dan lakukan saja sebagai seorang hamba, biar Allah saja yang mentadbirkan kamu. Sebab itu dikatakan arrah nafsaka minat tadbir. Rehatkan diri kamu itu zahir dan batin daripada mentadbir, kerana Allah yang maha tadbir. Allah yang mentadbir kamu. Itu dia.
Orang yang ingin makam tajrid, ingin jadi wali, masih lagi ada syahwat yang tersembunyi. Kata para ulama tasawuf, terutama Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari, dan merasa iri pada manusia yang mendapat kenikmatan dunia. Ini perkara yang paling bodoh sekali. Dunia ini tiada nilainya. Dunia ini tiada nilainya, walau sebesar sayap nyamuknya. Bagindalah ainul wujud, wasababul kulli mawjud. Itu ada hadis tu. Dunia ini tiada nilai. Dunia ini, jika ada nilai, Nabi SAW sebut dalam beberapa kitab, Habib Abdullah Haddad ada quote juga, kalau tidak silap saya, kitab ini atau kitab Ayyuhal Murid, jika dunia ini ada nilai sebesar separuh, sebagian riwayat separuh, sebagian riwayat sebesar sayap nyamuk atau sayap lalat, maka orang kafir pun tidak akan dapat makan dan minum dari dalam dunia ini. Maksudnya apa? Dunia ini tidak ada nilai langsung. Jadi orang bodoh saja akan lihat, yang makcik ni jual ais kacang, yang makcik tu jual mi siam, yang ais kacang ni tengok orang makan mi siam beratur, dia jealous. Yang tak ada kena mengena dengan kau. Kau jual ais kacang, dia jual mi siam, yang kau nak bagi jealous buat apa? Pakai kereta Audi, saya bawa motor. Alhamdulillah bawa motor. Daripada kau bawa motor wheelchair, dah bagus Allah beri kau bawa motor. Bawa wheelchair pernah nampak. Saya kesian tengok Singapore ni, orang betul kerja keras. We are Singapore. Saya nampak selingan sikit lah. Kalau ada orang luar negara lihat, Singapore ni orang kerja keras, Masya Allah. Dah begini, dah sangat muda tau, handicap, bawa motor, pakai baju Grab, hantar makanan. Saya tak tahu siapa yang hantar, siapa yang ambil, dia yang kasih makanan tu ataupun orang tu yang ambil sendiri daripada dia. Dia bawa gini, dah sangat lah, bawa Grab juga. Orang Singapore kuat kerja, orang Singapore ni. Ada orang tanya saya, Singapore ni saya cuba, itu siapa dia cakap, pakcik saya ni pencen berapa bulan, terus sakit-sakit. Singapore ni nak kena kerja jugalah. Kalau tak kerja sakit. Saya kata sebab apa? Sebab Singapore ni flat. Kau pergi mana? Kedai kopi, balik rumah popek, tak sakit kepala kau. Kalau Malaysia tu besar, tanah tempat Melaka, kau satu rumah, kau boleh berkebun, bini kau popek kadang kau keluar. Ini kau nak keluar koridor, kau nak isap rokok, kamera kena fine, lagi sakit kepala. Surat sama datang ke muka kau tengah isap rokok tempat koridor, kau bergaduh lagi di kau ni pasal awak lah ni, popek sampai koridor, tengok muka saya dah terbampang. Jadi jangan merasa iri. Orang yang paling bodoh ialah orang yang rasa iri pada manusia yang mendapat nikmat dunia, kelak akan ditanya summa tusaluna yauma idzin 'anil na'im, kemudian diteliti apa yang telah diperbuat dan dirasakan dari syahwatnya. Itu dia. Kita akan dipertanyakan, ada satu malaikat yang ditugaskan di yaumul qiyamah akan meneliti hati-hati kita. Kemudian syahwat kita ini semua akan ditanya. Itu terang-terang surah At-Takatsur. Korang semua baca surah At-Takatsur. Ada tak tadabbur dengan surah At-Takatsur? Apa Takatsur? Banyak. Kathir, akthar, akthiru. Banyak. At-Takatsur yang memperbanyakkan, melumpuhkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang mengumpul dunia ini, sibuk kerja, tak nak masuk masjid, tak nak masuk kuliah. Orang yang gurur, orang yang tertipu, dia ingat dengan amalan soleh dia punya tahajud, dia punya pergi masjid, tetapi tidak masuk satu majlis ilmu pun dia fikir dia sudah sampai makam Allah redha pada aku. Sebenarnya sayangnya amalan dia semua tertolak kerana tiada ilmu. Solat tahajud champion, 8 rakaat, bacaan Masya Allah. Pergi jemaah 5 waktu, Alhamdulillah. Tetapi majlis ilmu satu pun tidak masuk. YouTube saja.
Itu bukan ilmu, cik, itu informasi. Kalau ilmu begini berkitab. Saya buka satu soalan. Ada apa-apa soalan? Was-was. Ya, was-was. Kalau macam orang cakap, kalau tak was-was makan lah. Biasa dengar. Oh, pasal was-was. Kalau was-was, kalau tak was-was, makanlah. Dia tengok situasi. Dia tengok situasi. Saya cuba, sebab ni FB Live. Sebab saya jawapan, jangan fikir pendakwah, ustaz, guru itu dia sembunyikan ilmu, tidak. Ada jawapan untuk soalan begini yang mana jawapannya tidak boleh umum. Umum takut orang salah gunakan. Untuk maslahah jawapan ini, bukan mafsadah. Lawan maslahah, mafsadah, kemudaratan jadi, kekacauan jadi dalam masyarakat. Kerana jawapannya sepatutnya untuk orang khusus tapi diberikan umum, jadi orang berguna pakai. Ya, was-was. Tentang soalannya ialah, ada orang kata kalau tidak was-was, tentang was-was ni, kalau tidak was-was makanlah. Di situ ada syarat. Was-was dia kenapa? Tak ada sijil halal. Tak ada sijil halal, baik jangan makan. Senang. Ini tingkatan wara'. No pork, no lard. Yes, no pork, no lard. But you sembelih or not? Sembelih apa orang putih kata? Slaughter. Slaughter. Aku dah banyak lama sangat kat Indonesia ni. Nak kena duduk Singapura lebih lah. Slaughter. But you slaughter with bismillah or not? Yes, no pork, no lard. But no slaughter cannot. Kita boleh salahkan orang kafir. Ni kafir, diorang nak tipu kita. Ni propaganda ni, bangsa-bangsa ni. Asyik main propaganda je. Yang kau pergi masuk no pork, no lard tu buat apa bodoh? Orang kafir, dia fikir kita tak boleh makan babi je. Dia tak fikir pasal sembelih. Kan? Tak boleh makan babi je. Jadi kalau tidak ada sijil halal, lebih baik jangan pergi. Bukan lebih baik, jangan pergi langsung. Ni bagi saya, jangan pergi langsung. Ada orang tanya saya di Johor, di Johor pun sama. Jangan di Johor pun sama. Walaupun dikatakan negara Islam, jangan. Sebab tidak ada sijil halal. Ada satu, bukan Baskin Robbins. Baskin Robbins kalau tidak silap saya sudah halal sekarang. Lama nak apa halal. Ada satu ni, gula-gula. Saya tanya, halal. Halal, sijil halal, lagi proses. 4 tahun proses, kau biar betul 4 tahun proses sijil halal. 4 tahun aku datang lagi, dah halal adik. Kita punya halal bang, tapi cuma tak ada sijil dia, belum ada sijil. Kenapa tak ada sijil? Masih proses. Malas aku nak bertegang urat. 4 tahun dulu aku datang, 3 tahun dulu aku datang, tak halal. City Square ada kedai Candy Empire ke apalah gitu. Candy Empire macam tu. Saya terang-terang saya cakap ni untuk selamatkan ummah, bukan untuk sabotaj macam tu. Kalau dia ada sijil halal itu. Jadi kalau tidak ada sijil halal, jangan. Ini wara'. Berhati-hati. Apa yang kita makan ni akan ada efek kepada hati kita. Walaupun sedap lah ni. Pizza Hut. Dulu saya tidak tahu. Kecil-kecil, kita tak ada duit. Orang yang belikan Pizza Hut belum halal lagi. Belum. Masa tu Pizza Hut tak halal. Orang nak pergi makan pizza semua pergi Malaysia. Nak makan McDonald's semua pergi Malaysia. Nak makan Kentucky belum halal lagi, semua pergi Malaysia. Siapa yang mula halal tu? McDonald's. Kemudian bawa Kentucky semua ikut kan. Saya makan Pizza Hut tu tahun 87. Umur saya baru berapa waktu tu. Sedap. Sedapnya pizza ni. Sedap. Makanan. Saya suka makan yang tuna ataupun yang apa. Alhamdulillah aku makan tuna. Tapi tak tahu cheese halal ke tak. Allahuakbar, ya Allah. Agak ni pasal beratnya mungkin
nak kadang-kadang berat nak beramal ni mungkin sebab kesan-kesan tu berpuluh tahun yang lalu kadang-kali apa yang kita kata-kata sekarang ini salah di sisi Allah, dia akan ada efek dia berpuluh tahun baru Allah kadang-kali tu. Setelah Pizza Hut dihalalkan, rasa dia sedap tak? Kita boleh masa tak halal sedap, masa halal pula tak sedap. Kenapa? Mungkin perasaan aku, tapi ini antara cara Allah nak tarbiyah kita supaya tidak mengutamakan perut. Orang kita banyak mengutamakan perut Saya pernah ceritakan, minggu lepas nak pergi makan asam pedas, nak pergi makan asam pedas, pergi Melaka. Mak kau daripada Singapura pergi Melaka. Ni jauh je. Tajam pergi Melaka, asam pedas ni sedap. Umbai. Pergi asam pedas Melaka. Dah makan dessert dia, aku fikirkan di situ. Dia ada satu meja juga di tempat yang sama. Tempat lain pun tidak mengapalah, asalkan di Melaka. Dessertnya, cendol seremban. Naik seremban. Makan cendol. Kejadian yang sebenar ada kena-mengena dengan yang hidup dan mungkin yang telah mati. Bukan kejadian ini tidak ada kena-mengena yang hidup dan yang mati ada kena-mengena kejadian sebenar berdasarkan kisah sebenar. Ada kena-mengena dengan yang hidup dan mungkin yang telah mati. Pergi seremban makan cendol. Cendol ni sedap. Ada pernah dengar cendol bakar? Pernah dengar cendol bakar? Jangan tertipu dengan nama yang itu. Berpusu-pusu orang pergi cendol bakar. Dia seselingan sedikit lah berpusu-pusu. Jangan tertipu. Cendol dia tak ada guna trademark. Cendol bakar. Siapa yang cendol bakar ni? Saya promotkan kedai awak dan saya juga beritahu orang supaya orang tidak hampa. Orang Singapura datang tempat Melaka kalau tidak silap saya Melaka tidak hampa. Orang banyak pergi kedai awak cendol bakar. Pas saya ingat, cendol bakar? Tak pernah aku rasa cendol bakar. Rupanya tauke dia nama Abu Bakar. Dia pakai cendol bakar. Orang pun lain nak rasa cendol bakar. Tengok, cendol biasa. Tak hampa. Orang Melaka tidak mengapalah. Orang Singapura kalau pergi sana, kena yang geng kepala tak betul punya, terbalik punya. Saya nak cendol bakar juga. Siapa nak pergi bakar tu cendol? Ni Allah nak bertarbiyah kita, uji perut, jangan utamakan perut. Jadi bab waswas ni, kalau tak waswas makan, jangan dengar cakap-cakap, jangan dengar kata-kata. Ini bab warak, bukan waswas. Jaga, yang no pork no lard. Kalau tak waswas makan, jangan. Ada orang tanya saya, tapi ada perempuan pakai tudung tu kerja tempat Singapura lain. Singapura kalau ada sijil halal, syarat dia wajib kena ada perempuan, kena ada seorang Islam perempuan. Selalu dia ambil perempuan, kerana lelaki tidak tahu kan, perempuan tudung macam Old Chunky di hadapan mesti ada. Saya sudah pergi ke kilang Old Chunky yang mana saya lihat dalam storenya semuanya bahan-bahan mentah dia halal, cop halal Muiz. Yang sedihnya orang-orang kita storenya tidak ada cop halal Muiz. Sedangkan bangsa kafir dia jaga betul-betul sebab dia jaga bisnes dia. Dan semua halal Old Chunky. Kalau di Singapura okey, tapi kalau di Malaysia ni yang belum ada sijil halal, dia tidak ada syarat seperti di Singapura. Sebab saya duduk di Malaysia juga. Sebab tu kuliah saya 2 minggu sekali. Seminggu di Malaysia, seminggu di Singapura. Jangan tanya berapa isteri. Kemudian di Malaysia ada orang tanya, tapi itu orang bertudung tu makan, orang bertudung tu yang di kaunter tu. Saya tanya satu je, orang bertudung di kaunter, pernah nampak orang Islam di belakang bar kaunter? Itu saja. Apa yang dia serve? Arab. Sudahlah. Pernah nampak perempuan bertudung pergi ke konsert-konsert?
Benar. Benda bagus ataupun tidak? Tidak. Sudah. Kalau dia masuk neraka, dia jawab. Engkau jangan kerana dia, engkau pun nak masuk. Ikut dia sama. Jadilah kita orang yang saling memberi syafaat, tergolong di kalangan orang-orang yang boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga kita, daripada orang-orang yang klaim untuk menyelamatkan diri dari neraka. Ya, terjawab soalan tu jadi bukan kata kalau tak was-was jangan makan, bukan. Warak, jaga. Tapi ada jawapan khusus sebenarnya. Tapi itu untuk orang yang kalau pergi overseas selalulah, macam stewardess semua. Kalau kita sekali-sekali tak payahlah. Sekali-sekali kita stock up sendirilah. Kalau stewardess ini orang sampai 7 hari overseas, itu ada khusus untuk mereka. Kalau kita menetap di tempat itu lebih daripada seminggu, ada jawapan khusus untuk mereka yang saya tidak boleh jawab umum, bukan kerana kita menyembunyikan ilmu, tetapi untuk kemaslahatan umat Islam supaya tidak mengguna pakai. Baik, kita akhiri atas tasbih kafarah. Terima kasih kerana mendengar dan terima kasih kerana menyoal. Mudah-mudahan dapat lebih pencerahan, dapat kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah SAW di dunia, di barzakh, hatta yaumul qiyamah, hatta jannatul firdaus al-a'la bersama-sama Rasulullah SAW. Dan itulah tujuan dan matlamat hidup kita, hakikat yang sebenarnya. Kita akhiri atas tasbih surah wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.